Nama saya Alan Tikani dan saya dari SMK Methodist SAS Kelang. Yang pembentangan projek saya daripada kumpulan di GS 214. Nama kumpulan kami adalah SAS Frontline. Oke, tema kami adalah kesejahteraan ke arah kemakmuran yang optimal. Dan tajuk kami adalah ahli farmasi. Oke, guru penyelidikan kami ialah Tuan Lam Blessing dan ketua pengarah ialah Sri Taran Garnison. Dan setiausaha ialah saya, Iwan Teknani. Dan ahli jawatan kuasa kami ialah Deswar, Ang Son Kong, Pong Jun Cheng, Umaran Sandingan, Sri Taran Reddy, dan Dasar Garnison. Okey, objektif yang tajuk kami ialah yang pertama ialah untuk memastikan bahawa keluaran farmaseutical yang dibenarkan di pasaran tempatan adalah selamat, berkesan, berkualiti, kemampuan dan mudah diperolehi. Serta menentukan bahawa keluaran kosmetik yang dibenarkan di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Yang kedua, untuk menjalankan penguasaan akta-akta dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keluaran farmasi bukan. Okey, penerangan ringkas ialah ahli farmasi juga dikenali sebagai farmasi adalah penjaga kesihatan profesional yang bekerja di farmasi bidang sains kesihatan yang dimungkuk pada kegunaan ubat-ubatan secara berkesan dan selamat. Peranan ahli farmasi telah bertukar dari peranan pemberi, jilat, sampal dan tuang klasik, iaitu jilat, sampal, label mengira pin dan menuang sesuai kepada ahli bersepadu bagi pasukan penjaga kesihatan yang terlibat secara langsung dengan penjagaan pesakit. Ahli farmasi melalui pendidikan tahap universiti bagi memahami mekanisme biokimia, mengenali tindakan data, kegunaan data, dan peranan terapeutik, kesan sampingan, potensi data, kegunaan data, dan peranan terapeutik, tindak balas data, dan parameter pemantauan. Digabung dengan anatomi, fisiologi, dan epidemiologi. Ahli farmasi meneliti dan mencerdaskan pengetahuan khusus ini kepada pesakit, interpret dan communicate this specific knowledge to patient, doktor, dan pembengkel penjagaan kesihatan yang lain. Okey, impak projek kami adalah industri farmaseutical di Malaysia adalah terdiri daripada syarikat tempatan dan syarikat multinasional. Industri farmaseutical merupakan salah satu industri yang paling banyak menghadapi persaingan perniagaan. Kemampuan untuk
bersaing banyak bergantung kepada pembangunan produk-produk baru. Ini dalam proses pembangunan produk-produk pharmaceutical, ahli farmasi dengan pengetahuan dan kemahirannya boleh memainkan peranan yang sangat penting. Aktiviti utama ahli farmasi ini industri pharmaceutical adalah seperti berikut. Penyelidikan, pembangunan, pengilangan dan jaminan mutu, pendaftaran ubat dan permohonan, kaji klinikal dan penguasaan ubat selepas pasaran, penjualan dan pemasaran, dan pengurusan dan pentadbiran. Okey, harapan kami ialah amalan profesional ahli farmasi berkait rapat dengan misi profesional iaitu memastikan pesakit menggunakan ubat dengan selamat dan berkesan. Pengetahuan khas dan kemahiran yang sesuai serta sikap yang positif terhadap kebajikan pesakit adalah begitu penting. Perkara-perkara ini dikan untuk menyelesaikan masalah kesihatan yang dihadapi oleh setiap pesakit dan penting bagi mengetahui keperluan serta perasaan pesakit. Oleh itu, amalan profesional farmasi harus bersandar kepada 3 faktor berikut. Faktor yang pertama ialah sains farmaceutical asas. Yang kedua ialah farmasi klinikal dan seterusnya ialah farmasi sosial. Sekian terima kasih kepada Guru Hasan dan Guru Hafizah serta ahli-ahli kumpulan sekian. Okey, terima kasih. Ivan, you boleh mute dulu. Boleh bergema. Okey. Dia bergema, so boleh dengar. Okey. Baik. Terima kasih, Ivan. Kerana membentangkan projek ahli farmasi untuk BGS, kumpulan BGS 214. Okey, jadi apa yang saya di pihak saya nak bertanya kepada anda semua, okey, tak semestinya Ivan yang kena jawab kan. Siapa-siapa ketua pun boleh, siapa-siapa yang rasa nak jawab pun boleh. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuh. Okey, pertamanya adalah tentang tema, okey. Tema kamu, saya faham, mungkin pemahaman kamu tentang tema tu adalah daripada ahli farmasi tu apa yang kamu nak capai. Tapi sebenarnya tema tu hanya just follow saja apa yang telah kita buat. Iaitu sebenarnya tema kamu adalah eksplorasi kejayaan. Itu saja. It's okay, tak ada masalah. Nanti ubah saja. Okay. Dari segi objektif, sebenarnya objektif yang dinyatakan dia banyak kepada objektif ahli farmasi tu. Yang saya sebenarnya lihat adalah, yang saya nak tengok sebenarnya adalah apakah objektif yang kamu nak capai dalam projek ini. Sebagai contoh, kamu pilih ahli farmasi. So, yang kamu nak capai dengan pemilihan projek ahli farmasi ni apa? Adakah kamu nak lihat dengan penghasilan projek ini, semua pelajar sekolah kamu akan jadi ahli farmasi? Itu maksudnya yang saya nak sebenarnya kamu dapat lihat dan capai. Itu maksudnya yang saya nak. Okay? Tapi objektif yang kamu relate tu hanya banyak kepada pekerjaan itu sendiri. Okay, so tak ada masalah sebenarnya. Cuma saya melihat objektif projek yang saya gambarkan adalah di sekolah kamu target apa? Sebagai contoh, dengan penghasilan e-book ini, mungkin 20% daripada pelajar sekolah kamu akan berminat untuk menjadi ahli farmasis. Itu yang kita nak sebenarnya, projek yang kita nak tekankan.
Okay. So benda-benda tersebut yang kita boleh ukur. Okay. Sebagai contoh yang saya kata tadi, berapa yang akan jadi, berapa ramai yang dengan adanya e-book ni akan berminat, dengan adanya e-book ini pelajar sekolah anda akan lebih jelas tentang kerjaya ahli farmasis. Itu yang saya nak sebenarnya, bukan hanya tertumpu kepada kepada ahli farmasis tu punya sebenarnya. Tapi it's okay, tak ada masalah. Jadi nanti bila saya terangkan apa yang kamu kena ubah ni, kamu just ubah semula, fikir, bincang dan ubah semula. Dan lepas tu kamu kena ubah dan buat balik slide ini dan serahkan kepada guru kamu, guru penasihat kamu, dan dia akan serahkan pada saya lah untuk kita buat marking. Slide ni dia ada markah dia juga. Jangan risau, cuma tak banyak lah markah dia. Okay. Yang saya nak tekankan dekat sini, maknanya bila kita dah komen nanti, saya komen, Cikgu Hafizah komen, cikgu-cikgu lain komen. So kamu just buat sedikit pembetulan dan tambah baik mana yang perlu dan hantar semula lah kepada guru kamu dan dia akan direct kepada saya. Okay? Dari segi sasaran pun sama. Tadi sasaran projek yang saya nampak tadi, kamu kata secara umum. So umum tu tak jelas. Orang ramai siapa orangnya. Jadi saya lebih suka kalau kamu spesifikkan dengan adanya e-book ini, kamu akan memberikan target e-book ni kepada siapa? Kepada pelajar tingkatan 5 sebagai contoh. Okay? Ataupun kepada pelajar tingkatan 1 sebagai contoh. So itu sasaran yang kita nak sebenarnya. Okay? Tapi it's okay kalau umum, okay lah, cuma lebih spesifikkan lagi. Umumnya macam mana? Pelajar sekolah, jiran, macam tu. Itu maksudnya kena lebih spesifik lah. Okay? Okay. Kenapa pilih umum tu? Kena jelas. Kalau kata kamu pilih umum. Kalau spesifik kata untuk pelajar tingkatan 5, sebab apa? Sebab kita lihat sebab tu kamu kena tanya dengan guru penyelia kamu ataupun dengan kaunselor sekolah. Mungkin majoriti daripada maklumat mereka dapati hampir 50% pelajar tingkatan 5 berminat untuk menjadi ahli farmasis, contoh. So kamu boleh gunakan e-book kamu ni sebagai satu orang kata bahan untuk mempermudahkan kaunselor sekolah kamu memberi pendedahan kepada pelajar ataupun pelajar tingkatan 5 di sekolah kamu. Itu maksudnya. Sebab tu e-book ni penting. Kenapa kita buat projek ni lah. Okay. Tentang penerangan ringkas tadi, itulah sebab kamu lebih kepada penerangan kepada ahli farmasis itu sendiri. Okay. Mungkin kesilapan di pihak penganjur juga sebab kita tak terangkan dengan berlanjut apa benda tu, tapi jangan risau, tak ada masalah. So apa yang saya nak kamu terangkan sebenarnya dalam penerangan ringkas ni adalah apa yang kamu buat. Sebagai contoh, okay, kami kumpulan BJS ni sedang merangka bahawa penghasilan e-book ini kami nak edarkan kepada siapa. Okey, kami rujuk sumber daripada mana. Dengan siapa, kalau kamu ada interview orang, siapa yang kamu interview. Okey, walaupun benda tu belum buat lagi, tetapi ini sebagai cadangan-cadangan yang mana bila kita lihat, oh, maknanya kamu bersedialah. Okey, maknanya apa yang kamu nak buat, apa perancangannya, berapa lama yang kamu peruntukkan untuk laksanakan projek ini, di akhir projek ini kamu rasa kamu akan dapat apa. So very simple, by point pun tak ada masalah, simple-simple saja. So sebab kita nak lihat sebenarnya proses kamu nak lalui itu apa. Itu sebenarnya. Okay. So nanti just ubah balik yang penerangan-penerangan ni, just masukkan yang very simple way, menerangkan apa yang kamu nak buat. Okay, perancangannya apa. So lepas presentation ni kamu nak buat apa? Nak berjumpa dengan ahli farmasis ke, siapa orangnya, cadangan-cadangan. Itu penerangan yang saya perlukan sebenarnya. Okay, that is okay, tak ada masalah. Okay, sumber you all dapat untuk buat research pasal ahli farmasi ni di mana? Internet saja ke, ada temu bual ke, ada buat rujukan buku ke, dan ataupun ada alumni sekolah kamu yang memang merupakan ahli farmasis yang kamu boleh boleh rujuk pada mereka. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Dalam penerangan ringkas tadi pun kamu boleh nyatakan juga kenapa pilih ahli farmasis.
Itulah sebab tu saya kena jelaskan kenapa pilih. Adakah sebab kamu pilih sebab ramai yang berminat ataupun memang dah tak ada kerjaya lain yang kamu rasa mudah untuk kamu. So benda tu kena state kan. Okay, supaya faham. So kita tak nak kamu pilih ahli farmasi sebagai last choice. Sebab yang lain-lain semua dah buat tak. So kalau ada matlamat yang jelas, so okay, tak ada masalah benda tu. Okay, dengan penghasilan ibu ni impak dia macam mana? Macam tadi bila sebut impak tadi kan, kamu rasa ibu ni akan memberi impak kepada siapa sebenarnya? Kepada diri kamu ke, kepada sekolah ke, kepada komuniti? Kalau kepada komuniti, siapa orang-orang yang akan rasa ibu ni bermanfaat? Bagi benefit kepada siapa? Kalau ibu tu kamu rasa boleh bagi manfaat kepada diri kamu sahaja, kenapa bagi benefit kepada kamu saja? Kenapa orang lain tak boleh dapat benefit? Itu just ringkasan yang kamu boleh nyatakan dekat dalam impak tersebut lah. Okay? Dan yang paling penting kita nak tahu sebenarnya impak kepada pelajar sekolah, kepada kamu dan juga kepada sekolah kamu. Ada impak tak? Benda tu okey ke tidak sebenarnya? Ataupun hanya sekadar you all buat saja-saja je. Itu yang kita nak. Okay? Dan yang terakhir daripada saya, harapan projek ni nanti bila sebut harapan tu, kamu kena tengok balik dengan adanya e-book ini, apa yang boleh bagi orang kata apa, apakah kamu harap dengan adanya e-book kamu ini, apa yang akan berlaku? Adakah lebih ramai yang akan dapat benefit ataupun dengan adanya e-book ini lebih ramai ahli farmasis bertauliah akan lahir? Macam itulah. Sebab kena faham, bila kamu buat e-book ni, jangan hanya limitkan kepada sekolah kamu saja. So e-book ni nanti dia akan tersebar. Okay? Dia akan tersebar ke satu Malaysia. Yang mana kalau kata kita bawa kamu punya e-book ni ke pertandingan peringkat kebangsaan, mungkin boleh dikomersialkan benda-benda macam tu. So sebab tu kena lebih luas lagi. Okay? So untuk sekarang ni kecilkan dulu, is okay, tak ada masalah. Cuma harapan dia, impak dia tu biar lebih menyeluruh. Jangan hanya sekadar pada one side sahajalah. Okay? So saya harap kamu faham dengan apa yang itu komen saya lah tentang apa yang kamu boleh tambah baikkan dalam slide kamu. Okay, slide ni jangan buang, jangan dibiarkan saja, tambah baikkan selalu. Okay, so lepas tu boleh hantar sebab saya akan collect semua slide ini. Tujuan saya collect ni untuk memastikan kamu bahan ni kita boleh kalau kata ada pertandingan ke apa, kita boleh bawa ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Okay, so buat yang sehabis mungkin dari slide. Macam tadi dalam slide saya nampak ada teguran yang mungkin saya rasa kena ubah sikit sebab saya nampak logo PRS tu ditulis daerah Lahad Datu. So bagi saya tak cantik lah. Bukan tak cantik sebab apa? Sebab kamu sekolah di Kelang tapi logo yang diambil tu agak tu. So boleh rujuk balik dalam ataupun boleh minta guru kamu maklumkan ataupun tanya kepada saya ataupun suruh minta masukkan dalam grup guru penyelia logo PRS yang betul. Okay. Yang mana yang dia tak adalah mewakili mana-mana daerah ke apa. So nanti bila kamu guna tak adalah nampak sangat macam kamu ni copy paste saja macam tu lah. Okay. So, saya harap semua faham lah macam tu. Okay. Boleh Ivan? Okay. Okay. So harap benda tu you all boleh kemas baikkan lagi, cantikkan lagi supaya itulah. Okay. So Cikgu Hafizah ada sebarang komen? Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera, ni ada yang on mic ni. Ada. Okey. Baik, daripada pihak saya ya. Saya tengok secara jelas detail telah disebut oleh Cikgu Hasnan tadi, cukup lengkap. Apa yang saya nak sebut semua dah disebut dengan lengkap. Saya pun tengok daripada awal tadi slide bahagian objektif tu perlu ditambah baiklah. Untuk yang penting tu pada ketika kita buat objektif tu, kita reflect balik kita sebagai PRS ni, kita buat ni sebenarnya untuk apa? Untuk kita.
ya untuk kita. Contoh kalau yang saya tengok daripada pembentangan tadi, di akhir pelaksanaan projek, peserta-peserta PRS bagi kumpulan ini dapat informasi yang lengkap tentang skop kerjaya yang disebutkan tadi dan dapat membantu setiap ahli PRS dalam membuat keputusan pemilihan kerjaya. Contoh, itu satu objektif. Objektif yang kedua mungkin di akhir pelaksanaan projek, peserta akan dapat mengenal pasti keselarasan di antara personaliti diri dan kerjaya pilihan yang dibentangkan tadi. Yang lain dari segi keseluruhan tu, saya nampak bagus, tahniah, satu percubaan yang sangat baik. Dan yang selebih tu panduan untuk penambahbaikan, sila ikut dengan terperinci apa saja panduan dan teguran, komen yang diberikan oleh Cikgu Hasnan tadi. Sebab pada saya sangat teliti lah. And thank you. Good presentation, good try. Baiki untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Ya, teacher. Okay. Ya, terima kasih Cikgu Hafizah. Okay. Kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Hafizah sebab daripada Kedah sanggup tu untuk kata apa, bersama dengan kita beri komen, buah fikiran untuk kebaikan kamu. Kamu bertuah lah sebab Cikgu Hafizah ada hari ni. Okay. Okay. Cikgu Zafidi, macam mana? Ada sebarang komen? Cikgu Zafidi ada? Ke ada hadir di atas jalan raya? Okay, tak apa. Mungkin Cikgu Zafidi tak dapat nak tu, tak apa. It's okay. So, kami berdua pun sebenarnya dah cukup okay dengan apa yang kita berikan tadi. So, saya minta untuk Ivan dan juga kumpulan BGS 214, apa ni, ACS Frontliner kan, kumpulan ni kan. Okay, untuk tambah baik sedikit lah kamu punya apa ni slide. Okay, saya rasa kamu punya apa ni, fokus dah ada. Fokus tu dah ada, memang kamu nak fokus pada ahli farmasi dan saya rasa itu satu fokus yang sangat baik. Okay, dan cuma perlu pastikan tambah baik dari segi perkara-perkara yang saya dah sebut dan juga Cikgu Hafizah tadilah. Okay, kalau tak faham boleh tanya dan rujuk dengan kamu punya guru penasihat. Saya nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Lam juga kerana saya nampak tadi daripada mula walaupun saya tak adalah interrupt, bagaimana dia banyak membantu kamu dari segi memberikan tunjuk ajar. So saya rasa teruskan teruskan perkara tersebut, banyakkan merujuk guru kamu kerana guru kamulah sebenarnya antara orang yang boleh bantu kamu. Okay, so kalau tak rujuk guru, kadang-kadang kamu akan banyak lost track. Okay, jangan harapkan saya, jangan harapkan Cikgu Hafizah dan jangan harapkan cikgu-cikgu yang lain sangat. Okay, bukan sebab kami tak boleh nak bantu, boleh, cuma saya sangat galakkan kamu untuk sentiasa berhubungan, orang kata dapatkan pandangan, buah fikiran daripada guru penyelia kamu sendiri sebab mereka lebih faham dan mereka lebih tahu suasana. Macam saya kata tadi lah, kalau macam kan saya ada tanya ada cakap tadi, contohnya mungkin cikgu kamu lebih tahu sebenarnya ahli farmasis ni boleh kata majoriti pelajar sekolah kamu memang nak. Mungkin sebab mereka pernah datang jumpa dengan cikgu kamu dan nyatakan cikgu ada tak maklumat pasal ahli farmasi semua tu. So daripada situlah kamu boleh dapatkan sebenarnya tajuk projek kamu tu. Okay, apa pun well done. Apa jua yang telah kamu bentangkan tadi, buat sedikit penambahbaikan, ubah mana yang patut ubah dan minta kamu hantar kepada cikgu penyelia kamu the final draft presentation tersebut lah. Okay, saya akan simpan dalam satu file yang mana kalau kamu punya ni terbaik, projek kamu terbaik, kita boleh angkat ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah. Okay, so be prepared. Kadang-kadang sekarang ni nampak macam tak okay kan, tak jelas lagi, tapi bila kamu dah okay nanti kita push je kamu. Mana tahu dapat peringkat kebangsaan UNUS kan, dapat pula nanti anugerah yang hebat-hebat. So itu yang kita nak sebenarnya. Okay, so I hope apa yang saya dah jelaskan dan Cikgu Hafizah komen tadi berikan sedikit pencerahan dan kamu boleh tambah baik apa yang patutlah. Okay, so ada daripada sebarang ada sedikit apa-apa kata-kata daripada pihak kumpulan, Ivan ke Cikgu Lam ke siapa-siapa yang boleh mungkin nak komen apa-apa sebelum tu, sebelum kita tamatkan. Very simple je kita punya. Silakan. Cikgu kami tukar sikit-sikit saja lah yang
So just update. Ya, betul. Okay. Cikgu Hasnan. Saya. Saya Cikgu Sejahtera. Saya nak tanya, selepas presentation ni, bila murid perlu buat penambahbaikan, perlu present sekali lagi ke macam mana? Tak perlu. Sebab secara overall saya berpuas hati dengan presentation ni. Cikgu Hafizah pun saya rasa berpuas hati. So tak ada masalah. You all dah boleh terus buat dan mulakan projek tersebut. Tak ada masalah. Okay. Cuma dari segi yang slide presentation tu perlu ditambah baikkan untuk kita compilekan. Okay. Dan sebelum saya lupa, nanti setiap usaha saya ataupun saya melalui dengan Cikgu Lam lah, saya akan bagi satu link. Link ni ialah link sinopsis projek. So nanti SU kena isi. So nanti saya bagi kat Cikgu Lam bagi pada SU untuk dia isi. Sebab dia kira macam kalau kita hantar projek ke peringkat yang lebih tinggi, dia kena ada sinopsis semua benda-benda tu kan. So ini kira persediaan awal. Sebab itulah, so slide tu pun kita perlukan dan juga kita punya sinopsis tu pun kita perlukan jugalah. So yang lain semua tak ada masalah. So boleh maknanya bermula habis je presentation ni nak terus mulakan buat kajian, nak jumpa orang, nak buat itu ini, tak ada masalah. Boleh teruskan. So nanti just tunggu saja tarikh perlu hantar projek tu. Contohnya kita buat dalam mungkin tak pasti lagi dalam awal bulan 11 ke pertengahan bulan 11 macam tu, kena hantar dan kita nak nilai baru hantar lah. Macam tu. Tapi selagi tu just buat documentation. Kalau ada buat interview ke apa-apa ke, buat rujukan pergi mana-mana ke, ambil gambar, buat dokumentasi sendiri. Yang itu memang saya tak ada format dia. Tapi sekadar untuk you all punya ni lah. Untuk documentation macam tu lah. Okay? Okay, teacher. Okay, Cikgu Hasnan satu lagi nak tanya, recording ni boleh tak murid dapat untuk mengenal pasti balik apa yang Cikgu Hasnan dengan Cikgu Hafizah komen tadi untuk dia buat penambahbaikan? Boleh, tak ada masalah. Okay, thank you. So jangan risau, nanti video ni pun saya akan upload dalam YouTube. You all boleh rujuk balik. Kadang-kadang mungkin tak jelas kan. So video ni saya akan upload dalam YouTube yang saya dah edit lah. So supaya kamu boleh you all semua boleh rujuk balik mana yang patut. So jangan risau, macam saya kata tadi lah, ini just presentation project. So dalam project ni mungkin ada yang okay, ada yang tak okay. So yang tak okay tu tambah baik. Lepas tu just go on macam biasa juga projek-projek yang lain. Macam tu lah. Okay? Boleh? Jelas ya? Terima kasih. Jelas. Okay? Kalau jelas, tak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi. Saya ucapkan tahniah sebab you all. Saya nak tambah. Ya. Silakan. Sekali lagi tahniah pada Ivan. Yang kedua tahniah pada Cikgu Lam. Cikgu Lam ni guru bimbingan dan kaunseling ya. Tahniah boleh menghasilkan projek online macam ni. Ivan, mungkin you membentang, cikgu pun tak pasti USU ke. Kalau boleh cikgu nak minta tambah pada you punya slide pembentangan dalam projek, you nyatakan semua kemahiran PRS yang you guna dalam pelaksanaan projek ni. Contoh kemahiran interpersonal, kemahiran komunikasi, kemahiran membuat keputusan, so that kita nampak kemahiran-kemahiran yang you belajar daripada tahap awal sehingga ke tahap yang ada sekarang diaplikasikan dan digunakan dalam penghasilan projek ni. Boleh ya? Okay, boleh. Okey, terima kasih. So saya rasa semua jelas lah dengan apa yang telah pun dikongsikan. So all the best untuk kumpulan BGS 214 SCS Frontliner. Okay, all the best dan teruskan buat apa yang perlu buat. Okay, so nanti kita akan jumpa lagi pada yang next punya perjumpaan. Okay, mungkin masa tu ialah kita adalah kalau ada keluarkan apa-apa saja sebarang pertanyaan, kita boleh bertanya kat sini lah. Okay, jangan lupa selalu berhubung dengan guru penasihat kamu untuk lebih banyak panduan. Okay? Okay, itu saja daripada saya. Thank you very much. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih. Bye.